Assalamualaikum semua. Nama saya Aznil. Hari ni saya dah menceritakan, mengongsikan kisah saya, kisah seram saya di Jalan Bukit Sabiah. Kalau yang mana yang duduk Pulau Pinang tu, saya rasa tak perlu beritahu lagi lah pasal kisah Bukit Sabiah ni, sebab memang ramai yang mungkin pernah lalui. So macam mana tempat ni namakan sebagai Bukit Sabiah? Okey, saya kongsi sedikit lah pasal sejarah Bukit Sabiah ni lah. Kisah dia terjadi pada tahun 1980 time tu. Saya pun tak lahir lagi time tu, memang sangat lama. Apa yang saya tahulah pasal kisah dia, ada seorang wanita ni yang bernama Cik Sabiah lah, telah pun dibunuh oleh kekasih hati dia, iaitu seorang inspektor polis yang bernama, saya tak ingat sangat nama dia, tapi memang seorang inspektor polis lah. Kisah dia terjadi apabila inspektor polis ni dia cuba menyembunyikan kisah cinta terlarang dia orang lah. Kisah cinta dia dengan Cik Sabiah ni. So dia telah membunuh Cik Sabiah ni, lalu dibuang di lurah Bukit Sabiah tu, yang sekarang dinamakan sebagai Bukit Sabiah lah. Okey, kisah saya pula, pengalaman saya yang pernah berlaku lah pada diri saya. Semasa tu saya dengan 3 orang kawan saya lah, 2 orang kawan saya, termasuk saya 3 orang lah. Si seorang lagi nama dia Muhammad Alung Syam. So kita orang panggil dia Ai saja. Lagi seorang adalah Muhammad Noor. So Mak Noor lah kita orang panggil dia. So saya dengan Mak Noor ni semotor, naik satu motor lah. Yang Ai ni adalah sebagai penunjuk jalan kami lah, sebab dia yang pandai sikit selok belok jalan dekat belah-belah sini. So kisah dia macam ni. Masa tu kita orang nak pergi ke Batu Feringgi. Sebenarnya jalan Bukit Sabiah ni adalah jalan yang jalan pintas untuk ke Batu Feringgi dengan cepat lah, daripada Taik Tokong ke Batu Feringgi kan. Kisah dia macam ni. Pada hari Ahad, tak silap saya, hari Ahad atau hari Sabtu macam tu, kita orang nak pergi ke Batu Feringgi sebab time tu kita orang ada jamuan makan lah. Jamuan ala biasalah, time tu kan sekolah, kita lepak malam-malam kan, makan dengan kawan-kawan dekat tepi pantai semua. So benda ni jadi pada pukul 10 ke 11 macam tu, tak lewat sangat time tu kita orang Ai cakap, okay, Ai ni maybe jalan jam kan. So kita ambil keputusan untuk pergi ikut jalan Bukit Sabiah ni lah. So saya time tu memang tak tahu sangat pasal kisah Bukit Sabiah ni, sebab tu saya sekolah kan. So saya memang tak suka sangat cerita hantu, cerita seram ni memang saya tak minat lah. So Ai cakap, okay, hari ni kita ikut jalan Bukit Sabiah lah, sebab senang sikit lah, jalan pintas kan. Okay, tapi Ai cakap kalau apa-apa jaga mulut lah. Kita orang tak tahu sebab apa dia cakap macam tu. So saya dengan Mak Noor ni naiklah semotor. Dia naik semotor, dia penunjuk jalan kan. So kami masa tu melalui jalan Fetis Park. Jalan Fetis Park ni adalah satu laluan sekali dengan jalan Bukit Sabiah lah. So apabila saya dengan Mak Noor naik motor sekali, Ai ke depan sikit. So kita orang time dekat Fetis Park berjalan tu terpisah, sebab Ai ke depan sikit. Time tu traffic light merah, so kita orang terpisah. So Ai ke depan, dia ke depan. Time tu kita saya dengan Mak Noor ke belakang, tunggu dia terlepas lah. So lepas dah lampu hijau, saya dengan Mak Noor teruskan perjalanan. Time tu kita masuklah lorong
Jalan Bukit Sabiah ni. Apabila kita orang masuk je time tu, hujan renyai-renyai, start hujan yang tak lebat sangat. Yang agak renyai lah, yang tapi boleh cakapkan basah lah kalau hujan macam tu kan. Pada tak silap saya lah, pada selekoh kedua Bukit Sabiah ni, Jalan Bukit Sabiah ni ada banyak selekoh dia berliku sikit. So tak silap saya pada selekoh kedua ada kat situ ada satu tiang lampu. Pada masa time tu Bukit Sabiah tak ada lampu putih lagi. Time tu masih pakaikan lampu elektrik yang warna kuning tu, yang warna oranye tu, yang kadang-kadang nampak gelap tu kan. Lampu tu. So masa dekat selekoh yang kedua, tepi tiang lampu, saya sendiri, saya nampak ada satu bayangan, satu benda lah, satu makhluk Tuhan lah, berdiri dekat situ, dekat tepi, betul-betul tepi tiang lampu tu, pakai baju kebaya merah, tak silap saya, merah ataupun maroon macam tu. Dan wajah dia, macam mana saya nak cakap, na'udzubillah, kalau korang semua pernah tengok orang yang muka dia pecah, macam ada orang ambil batu yang besar baling ke muka dia sampai muka dia ni berlubang, hilang mata, hilang hidung, hilang gigi, hilang mulut kan, yang macam berlubang, macam kena hentak yang sangat kuat sampai muka hilang kan. Dan pakai selendang time tu, saya tak dapat gambarkan lah time tu. Memang bulu pun semua dah meremang, rambut rasa macam nak luruh, dengan rasa macam nak terkencing pun ada. Sebab time tu memang takut sangat-sangat. Tak dapat bayangkan macam mana. Saya dah cakap dekat Mak Noh, kau hang bawa laju sikit weh. Nak tanya saya kenapa, lepas tu saya kata tak ada apalah, kita bawa laju je, laju ke depan. Sebab time tu kita orang niat nak slow-slow lah, sebab nak cari, takut air tunggu kita orang, takut terlepas kan. So saya cakap kat Mano, kita jalan laju. Okay, memang time tu memang dah sangat seram lah, sangat macam gugup, jantung macam nak jatuh bila nampak muka tu. Sebab dia tak sembunyikan diri dia, tuan-tuan. Dia tak sembunyikan diri dia, memang dia tunjuk sepenuhnya, sepenuh macam seorang wanita yang betul-betul berdiri tepi tiang lampu tu dengan muka yang tak ada, muka yang pecah, yang berdarah, mesti berdarah pecah. So kita teruskan perjalanan dengan satu Mak Noh bawa laju jugalah. So sampai selekoh yang kelima, sebelum kita orang keluar daripada Jalan Bukit Sabiah ni, kita orang nampak ada satu stesen bas kat situ dengan macam ada kol lampu, tak silap saya kat situ. Saya ingat time tu, saya ingat motor air, sebab ingat air tunggu dekat kita orang kat situ kan. So sampai dekat selekoh tu, kita orang slow sikit. Bila kita orang slow nak sampai dekat stesen bas tu, kat bus stop tu, kita nampak dia dekat situ geng. Kami nampak dia dekat situ. Time tu Mak Noh pun nampak sekali geng. Bila dah nampak tu, kita tak cakap banyak lagi lah, cakap kat dia, Mak Noh bawa belah terus, belah. Dah belah tu sampai keluar pada lorong Bukit Sabiah tu, air ada phone saya berbunyi, air call. Air tanya, korang kat mana, nampak kat mana? Lepas tu saya cakap, kita orang keluar daripada Jalan Bukit Sabiah ni, nak pergi Batu Ferry. Lepas tu Air cakap apa, aku tunggu korang dekat ni selekoh first nak masuk Bukit Sabiah. Kita orang time tu meremang geng, kita orang lalu jalan mana sebenarnya. Bila dah cakap yang tu, Air cakap apa, korang pergi mana kan? Lepas tu saya dah cakap apa, tak tahulah, tapi sekarang ni kami duk ada dekat selekoh keluar Bukit Sabiah dah lah time tu. Lepas tu tunggu sekejap, Air sampai. Lepas tu Air cakap, ni lama korang hilang kan, korang pergi mana kan? Lepas tu tengok jam pukul berapa, pukul 11.30 geng.
Kami daripada pukul 10 tak tahu kami pergi mana, geng. Tapi memang kami masuk jalan Bukit Sabiah tu. Memang kami masuk jalan Bukit Sabiah tu, lalu seleku dengan nampak benda tu keluar dengan laju je. Tapi tengok-tengok macam dah pukul 11.30. Macam tak percaya, time tu masa sangat laju, geng. Tak tahu apa jadi kat kami. Lepas tu dah keluar, kami teruskanlah perjalanan. Sampai dekat destinasi kami lah, dekat Batu Peringgi. Baru saya ceritalah dekat air apa jadi. Tu dengan Mak Noh pun time tu memang dah muka dah pucat, dia tak boleh cakap apa dah. Memang dia pun terdiam lah. Saya beritahu air apa jadi semua, apa yang kami nampak. Memang itulah kisah yang paling membuatkan saya meremang lah berumur. Memang tak dapat lupakan lah apa yang jadi dekat jalan Bukit Sabiah tu. Memang tak tahu nak gambarkan. Okey lah, geng. Sampai situ je perkongsian saya hari ni. Okey lah, terima kasih macam mana sudi yang mendengar tu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.